wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita sentiasa kepada Allah Ta'ala. Banyak kita dengan mengingati dia, memuji dia, dan sentiasa mudah-mudahan boleh berzikir dan mentauhidkan diri, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan yang kedua ni, meneruskan perbincangan kita, khusus kita dalam bab pendapat akidah ni. Di sebuah kertas yang saya sediakan tu, yang keduanya seterusnya untuk mengenali dengan lebih spesifik, lebih terperinci bab ketuhanan, dengan kita mengenal pasti apa yang telah dibuat kesimpulan oleh para ulama dan sarjana dalam agama kita ni, apa sekurang-kurang sifat yang kita kena faham dalam bab ketuhanan. InsyaAllah kita bicara dari situ. Sebelum tu ada soalan sikit ni. Kalau ada soalan lagi pun boleh hubungkan saya. Soalan bertanyakan mengenai apa hukum kita iktiraf seseorang itu adalah ahli neraka sedangkan kita tidak tahu pengakhiran hidup dia kelak. Dalam malam ni banyak sangat soalan macam ni. Fokus pada soalan ni rasanya ialah mengenai kita menghukum seseorang tu ahli neraka sedangkan dia tak mati hidup. Hidup mati dia belum mati lagi, bahasanya kita kot. Tidak tahu pengakhiran hidup dia kelak. Dia tak mati lagi, tak tahu hal dia. Nak menjawab persoalan ni, kaedah kita mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah, kita nak menghukumkan seorang ni istilahnya ahli neraka tak ahli neraka, ahli syurga tak ahli syurga, bahkan dengan bahasa lain Islam ke kafir ke, itu kot bahasanya, berdasarkan ciri dan kriteria. Ada ciri kriteria, apa ciri dan kriteria yang ada pada dia tu, itulah yang kita hukumkan kat dia sekarang ni kan. Present ni, apa yang sedang ada pada dia, itulah kita hukumkan dia. Dan memang itu prinsip kita. Prinsip kita tu khas atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah, dan atas kita hidup atas commonly sebagai human beings pun, kita akan menghukum. Kalau tak menghukum pun, kita akan letakkan kategori seseorang tu, dan kita akan, kalau atas bahasa lain mungkin kasar sikit bahasanya, kita akan labelkan seseorang tu berdasarkan apa yang presently, apa yang ada pada dia, macam tu kan. Tuan-tuan ni lelaki perempuan? Persoalan ni menjawab macam mana, lelaki ke perempuan? Tuan-tuan belum tahu ni mati ni kesudahan lelaki perempuan, kau tukar jantina kan, mana tahu. Soalan tu pelik sikit lah kan, saja terkeluar soalan tu, terus ini lah kan? Lelaki perempuan, hukumkanlah sekarang ni, hukum apa yang ada. Dan kalau tukar jantina pun, kalau dari si kaedah kita lah syarak, kalau kau tukar jantina pun, walaupun boleh tukar IC, alat kelamin pun bertukar, yang negatif jadi positif, positif jadi negatif, tetap perempuan ialah perempuan. Walaupun bubuh alat lelaki ataupun sebaliknya, tetap lelaki adalah lelaki. Kalau nisbah dia nak memohon perkahwinan dengan lelaki, sedangkan dia lelaki, sebab tukar jantina, tukar adat dia daripada positif pada negatif, sikit saya guna istilah macam itulah, tetap tak boleh dibenarkan oleh majlis agama, pasal istilahnya membenarkan lelaki kahwin dengan lelaki walaupun jantinanya telah ditukar. Sikit saya sebut ke isu jantina tu sikit. Bukan asal soalan, kalau tuan-tuan lah ni fakir ke miskin? Apa soalan ni? Apa saya mahu apa soalan ni? Tuan-tuan kaya ke miskin sekarang? Jawab berdasarkan presently sekarang, apa keadaan lah kan? Sihat ke sakit? Islam ke kafir? Soalan kasarnya. Bukan nak tujuan tu yang saya guna bahasa label tu kan. Nak buat label apa orang ni? Ahli Sunnah wal Jamaah ke Wahabi? Jadi nak letakkan status orang tu berdasarkan kriteria lah. Ni Muslim ke munafik? Dan kan
nak buat label tu, nak buat kriteria tu, mesti ada ciri dan menyebabkan apa yang ada pada dia tu. Dengan sebab tu lah dia dinamakan. Jadi atas soalan kita, apakah hukum kita iktiraf seorang tu ahli neraka ataupun syurga? Kalau ikut cuma bahasa dia, bukan kita iktiraf. Kaedah kita menghukum. Dan menghukum ni pun bukan kita jadi qadi, kita jadi mufti, jadi hakim menghukum dengan seorang. Bukan, pastinya bukan menghukum ni, bukan menghukum macam ni bicara dia. Menghukum ni maksudnya kita nak labeling dia. Kalau nak guna bahasa label tu lah, kita nak letakkan status dia, status apa ni. Mesti tak dapat tidak kita kena letakkan satu status. Sedangkan dia tak mati lagi. Mati persoalan lain. Kaedah kita menghukum nahkum bil zawahir yang hadir. Kita hukumkan dia dengan apa yang zahir, yang sedang ada pada dia. Dan lani apa keadaan dia. Mestilah orang sihat kita kata sihat, orang sakit kita sakit, orang kaya kita kata kaya. Takkan kita kata gini, tak boleh kata orang kaya, mana tahu nanti dia mati jadi miskin. Tak macam tu tak kita bukan macam tu kaedah kita. Atau kita kata dia ni orang miskin ni, tak boleh kata dia miskin. Siapa mana tahu dia mati nanti jadi orang kaya? Ada pula. Ada pula. Jadi di atas kita meletakkan seorang ni, yang ni hukum ahli neraka ke ahli syurga berdasarkan ciri dia. Saya ingat masa duduk ngaji dulu ada hadis yang masa duduk belajar, saya ingatlah ada pernah Rasulullah pernah ditanya, dia kata ayu arafu ahlul jannah mi ahli nar. Adakah boleh dikenal ya Rasulullah ahli neraka dengan ahli syurga, boleh kenal? Kata Rasulullah, ahlul jannah ya'malu bi'amali ahli jannah wa ahlun nar ya'malu bi'amali ahli nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga dia akan beramal dengan apa amalan ahli syurga, dan ahli neraka dia akan beramal macam mana amalan ahli neraka. Itu dia punya kriteria dia. Jadi kita hukumkan ahli syurga dan neraka ni atas kita nak letakkan labeling dia sebagai Islam ke kufur ke, di atas apa kriteria yang ada pada dia. Kalau katalah tak boleh nak bubuh label, tak boleh nak bubuh kriteria dia, tak boleh nak bubuh nama apa ahli syurga ahli neraka, sedangkan tak tahu akhir dia, kalau itu diam lah, tak boleh kata apa, diam. Islam ke kafir? Tak boleh kata Islam. Mana tahu kau mati kafir? Kau orang kafir ke? Tak boleh kata kafir. Mana tahu dia mati Islam? Ada pula macam tu. Betul diam, tak kata apa. Kau ni jadi pegawai ke jadi perebet? Mana tahu jadi perebet balik, mana tahu jadi pegawai balik macam tu. Ada pula. Mana ada orang hidup macam tu lah. Kita cakap berdasarkan presently, apa yang sedang berlaku, itulah kita bagi hukum. Jadi kata ahli syurga ahli neraka ni, kaedah kita sebut berdasarkan ciri dan kriteria. Satu ada kita belajar ni pun, nak jadi orang mukmin ni, kita memang belum tahu kita nak mati macam mana. Tapi presently, sekarang ni wajib kita jadi orang sebagai Muslim, mukmin, ada iman dengan Allah Ta'ala, betulkan akidah kita dengan Allah Ta'ala. Wajib, kalau andai kata kita matilah ni, atas ciri kriteria yang sepatutnya ada pada kita, akidah kita dengan Allah Ta'ala betul, amalan kita ialah amalan ahli syurga. Amalan zahir ni amalan ahli syurga, batin kita adalah batin yang ada akidah ahli syurga. Wajib, fardu ain tu. Jadi atas kata macam mana hukum nak kita hukum seorang ni, kaedah kita nahkum bil zawahir. Kita kalau ahli sunnah wal jamaah, kita hukum dengan zahir. Bahkan dari segi hukum, kalau seorang ni misalnya dia ada perbuatan dia menyebabkan boleh jadi murtad, dia pergi kat tokong, pergi sembah tokong kan, kita nak kata apa kat dia? Cuma kita bukan qadi, hakim, mufti nak letakkan dia, lepas tu tangkap dia, kena hukum pancung ke apa ke. Kita tak ada kebayaan tu, pasal kita bukan pemerintah, kita tak ada kuasa untuk melaksanakan hukum hakam. Cuma atas soalan hukum ni, maknanya kita nak letakkan yang ni kedudukan mana, dia ni di atas kondisi apa kita nak bagi hukum. Tak jatuh kafir ke macam ni? Tak jatuh murtad ke macam ni? Jadi menghukum macam ni, kita dibenarkan menghukum zahir berdasarkan kriteria dan ciri. Jadi kalau dia beramal dengan ahli neraka, dia disuruh pada kita cegah benda mungkar dan suruh benda ma'ruf. Apa yang istilahnya bawa kepada benda, pada Islam, kepada kebaikan, pada apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, yang ni galakkan dan suruhkan masyarakat ke arahnya. Di sebaliknya, kalau benda-benda yang nama mungkar, yang nama maksiat ni, dosa,
ni adalah benda kufur, benda ahli neraka, istilahnya cegah dia, halang, tegah dengan apa semampu yang boleh. Setidaknya kata perbuatan ni salah ni, perbuatan ni betul ni, kan kita sebut macam tu kan. Yang ni perjalanan kita. Jadi kita bukan menghukum berdasarkan apa bakal dia nak mati. Andai kata yang ni prinsip kita, kita tak boleh cakap apa-apa lah, diam saja. Siapa? Belum tahu nanti dia nak mati macam mana, diam. Ada pula macam tu. Memang ada setengah manusia, bahkan saya tengok zaman ni ada orang dia nak pertahankan diri dia supaya jangan ada orang labeling dia dengan sesuatu label. Inilah ayat yang selalu dia kata. Dia kata apa? Jangan kita duk melabel-label orang. Siapa? Kita belum tahu dia ke belakangnya di mana. Keadaan kita label berdasarkan apa yang ada sekarang. Saya buat mudah saja sekali, masih kat situ kan. Kalau ada orang ni gila, kita nak tahu orang gila ke orang waras? Takkan nak kata, tak boleh kata apa-apa ke dia. Siapa belum boleh jadi nanti dia jadi orang waras. Nah deh. Bunyi Tamil lah. Enak deh. Parah ke? Ni sering ni. Kita mesti cakap berdasarkan apa yang ada sekarang. Kalau orang tinggal Jumaat tu, dia tak sembahyang Jumaat, majlis agama nak ambil tindakan di sini, takkan dia kata apa? Tak boleh tangkap dia. Siapa? Mana tahu nanti dia bertobat dia pergi sembahyang Jumaat. Lah, duk tinggal sembahyang Jumaat ni, nanti tinggal sembahyang Jumaat apa? Akan sembahyang Jumaat tu satu hal. Sekarang ni dah salah lah. Dah ada bukti dah apa, buat tanggapan macam mana? Selesaikan dia ni, yang letakkan dia hukum yang ni salah bagi dia taubat. Cuma atas kata kita nak menghukumkan dia ahli neraka, kalau anda kata matilah ni, itu satu hal. Tapi kita nak buat benda tu dan kita nak bagi hukum berdasarkan apa yang ada sekarang tu, dengan tu kita bertindak hukum tu macam ni. Dah apa yang presently sedang berlaku. Itu sekali lalu. Dan saya nak sebut memang zaman lah ni ramai, khasnya ada orang-orang yang dia fahaman tak betul. Bila ada orang letakkan satu hukum kat dia, label dengan dia satu, ayat dia bertahan diri macam ni lah. Dia kata, jangan suka label-label orang lah. Engkau pun belum tahu kau mati lagu mana. Memang kita belum tahu kita mati lagu mana. Tapi sekarang ni kau duk hidup ni, aku tengok lolak lah. Kena jawab gitu lah. Itu kot, sekali lalu. Itu sikit lah tentang soalan yang ada. Baik. Jadi seterusnya kita punya pembelajaran ni nak faham, mantapkan kita punya fahaman khasnya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut rumusan yang telah disepakati oleh para ulama kita. Tengok seluruh isi Quran dan hadis, bahkan telah berlaku ijma'. Apa rumusan yang telah ulama kita buat ni bukan sebarang, bahkan dia telah disepakati, bahkan atas nama dah berlaku ijma'. Maksudnya tak ada seorang pun di kalangan para ulama kita dan sarjana Islam kita yang betul-betul sarjana lah, bukan nanti ada PhD kan. Memang ulama, betul-betul ulama. Mereka telah mengiktiraf sekurang-kurangnya yang kita kena belajar dan kenal pada Allah Ta'ala ni untuk faham dia ilah tu, supaya ada istilahnya guideline. Nak faham kata Allah Ta'ala ni Ghani ni, apa ciri dia, kriteria dia. Kalau kata makhluk memang akan sifat dia fakir, satu hal. Macam mana pun ada juga, walaupun tak ada dalam work paper saya tu, InsyaAllah saya akan sebut juga perbandingan apa ciri ke makhluk dan ciri ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni mesti yang ni sekurang-kurang kita kena belajar dan kena faham. Dan insyaAllah dengan faham, walaupun angka dia sangat ringkas, ambil saripati daripada isi Quran dan hadis dengan telah dijemah ulama pun, walaupun kita belajar ni sangat ringkas dan sependek ini, insya-Allah akidah kita dengan Allah Ta'ala betul dan selamat, dan kita boleh pelihara iman kita, Islam kita daripada tercabut daripada diri kita. Na'udzubillah. Dan kita sendiri kita boleh bagi hukum kat diri kita, kita apa, macam betul tak betul fahaman kita, salah tak salah akidah kita, satu hal. Dan nisbah orang lain pun kita tengok, kita dengar apa percakapan dia, apa dia bagi huraian mengenai bab ketuhanan, kita boleh menilai. Kita ada measurement, ada kayu ukur untuk menilai. Dia ni seperti round lah, dia cakap macam tak kena je. Kita boleh ada sesuatu benda yang tak betul di situ. Pasal apa? Pasal kita dah ada kayu ukur. Dan kayu ukur ni mesti atas perjalanan fardu ain belajar bab ketuhanan,
Semua orang Islam kita mesti kenal dan faham kayu ukur ni. Pasal untuk ke orang lain satu hal, bahkan pada diri sendiri. Kita sendiri mesti boleh letakkan diri kita, dan kita kena pasti apa yang betul yang sepatutnya kita kena faham, dan apa yang tak betul tu kena hindarkan sejauh-jauhnya. Kerana kegagalan kita menghindarkan apa yang sepatutnya kena dihindarkan. Yang tu yang menyebabkan kita akan kalau atas nama labeling, terlabel, ternama, penjenamaan nama-nama yang tak elok tu akan kena ke kita lah. Atas nama yang kita duk bicara ni Ahli Sunnah wal Jamaah, akan terkeluar kita daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi atas sekurang-kurang angka yang kena belajar. Seumumnya, ada saya sebut sekali lalu tadi, ulang sekali lagi lah. Bila sebut Allah dia ilah, mesti is perfect. Sudut mana? Zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Perfect tu macam mana? Apa yang nama kesempurnaan yang tu melayakkan dia sebagai Tuhan, yang dia tak hajat pada suatu makhluk, semua berhajat pada dia, itu adalah ciri dia, itu adalah sifat dia, itu adalah kriteria dia. Ini sifat umum. Walaupun saya sebut dia ada dua atas sifat besar, mesti istiqna' ilah an kulli ma siwahu, iftiqar kulli ma adahu. Memang ni pun urusan para ulama' ambil faham makna istilah dalam bab uluhiyah ni, bab ketuhanan ni. Mestilah dia tak hajat pada satu, semua makhluk berhajat pada dia. Jadi bila dia tak hajat pada satu, mestilah he is so perfect. Bila semua makhluk berhajat pada dia, mestilah juga mustahil, mesti akan ada opposite meaning di atas kata dia so perfect. Jadi apa-apa yang membawa kepada ciri kekurangan yang istilahnya mencederakan sifat ketuhanan, yang menyebabkan hilang dua ciri besar tu, yang menyebabkan seolah-olah menunjukkan dia ni berhajat kepada sesuatu. Dia berhajat pada makhluk. Dia pun tengok ada ciri makhluk. Khas faham berhajat pada makhluk. Ciri makhluk tahu mana? Tak ada berhajat. Besarnya berhajat pada makhluk. Dan dengan itu istilahnya akan melupuskan kepahaman dan kedudukan dia sebagai Tuhan tu. Yang tu adalah mustahil. Satu umumnya dia mesti sempurna. Apa-apa yang sifat kekurangan mustahil oleh dia. Istilah Arab, Allah Ta'ala masih bersifat kamalat. Satu kamalat ni perkataan kamal. Jadi siapa yang nama kamal tu, makna kamal ni sempurna lah. Satu Muhammad kamal, satu Muhammad yang sempurna. Muhammad kamal, Muhammad kamil. Satu masa dulu kita bisa dengar insanul kamil. Memang ada orang dulu popularkan istilah tu kan. Tak bisa dengar dia mana apa benda tu. Insanul kamil, nak sebut kamil, kamal kan. Kamalat. Jadi kamalat tu dia punya plural daripada singular dia kamil, kamalat. Allah Ta'ala mesti sifat dia, segala ciri-ciri dan kesempurnaan pada dia. Mustahil pada dia ciri-ciri kekurangan. Istilah Arabnya mustahil pada dia an-naqs or zawal. Mesti mustahil pada dia apa-apa yang nama kekurangan. Naqais, sifat kekurangan mustahil pada Allah Ta'ala. Cuma apakah sempurna dan apa kurang tu mesti ada kayu ukur je. Nak kena faham tu. Apa nak nama sempurna kurang. Pasal mesti dipaham sempurna kurang ni, kalau dalam bab ketuhanan, mesti dengan kayu ukur ketuhanan lah. Bukan dengan kayu ukur dalam bab kemanusiaan. Manusia kalau tak ada isteri kurang tak? Jawab tak? Kurang tak? Sempurna je. Oh, sorry. Kalau perempuan tak ada suami, kurang tak? Kurang lah. Tak ada orang minat ke dia ke? Sampai jadi Andalusia ni. Sorry. Saya tak ada niat apa-apa. Ya, kekurangan lah siapa? Dan memang kurang pun pasal dia perlu pada suami. Suami perlu pada isteri. Dan orang lelaki perlu pada perempuan. Perempuan perlu pada lelaki. Jadi keadaan lelaki, perempuan, keadaan ada jantina ni adalah ciri makhluk. Bila makhluk, ciri jantina ni adalah ciri kekurangan. Orang lelaki hebat macam mana pun, tak ada isteri, melepor dia. Orang perempuan tak ada suami, masalah pada dia. Apa saya nak sebut ialah
mesti ciri kekurangan dan kesempurnaan tu bukan dengan nisbah makhluk, mesti dengan kayu ukur dia bab ketuhanan. Atau kita makhluk, tak ada muka, tak ada tangan, tak ada kaki, masalah kita. Kalau kita tak ada anggota, masalah. Allah tak ada anggota, Allah ada anggota, tu pula masalah. Kita tak ada isteri, tak ada suami, masalah. Allah ada isteri, Allah ada isteri, kan? Kayu ukur dia lain tu. Kita tak makan, tak minum, tak makan, tak minum. Allah Ta'ala tak makan, tak minum. Takkan makan dan minum kot. Ni, lagi contoh bahasa itu senang kan. Kadang sebut cara akademik tu kadang susah agak nak faham. Sebut dengan intonasi tu rasa lagi senang faham. Kita duduk di rumah, di sana, ada yang duduk di bumi, ada yang duduk di ISS, di udara kan. Bila di langit. Allah di langit. Allah di langit. Itu yang datang pahaman-pahaman yang atau istilahnya keluar daripada ahli sunnah wal jamaah tu. Mendakwa sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi duk faham Allah di langit. Dan dakwa pula dia salaf. Tak pun dia punya nama sikit, salafi. Kami pendapat salaf. Salah faham Allah Ta'ala di langit. Kena bahaya elok. Bukan bahaya elok pun, memang salah faham tu. Salaf memang ada salaf, tapi bukan salaf memaham Allah Ta'ala di langit. Keberadaan Allah Ta'ala di langit ialah benda mustahil, menafi sifat ketuhanan. Yang tu pun ada muskil apa-apa, tanyalah. Pasal saya bagi benda saya sebut ni ialah betul-betul the main point nak pergi faham akidah. Satu, kalau kita faham dia punya kayu ukur sepadan ni, jelas kita, walaupun kita dengar dia sebut ayat Quran, kita tak terganggu dengan dia sebut ayat Quran tu. Bahkan kita kena jadi ilmuwan sikit. Ada ayat Quran nanti akan menyanggah apa yang dia faham tu. Khasnya saya sebut ni memahamkan. Tadi pun sekali lalu saya sebut apa, kita tak boleh nak kenal hakikat ketuhanan Allah Ta'ala ni apa. Di atas sempurna Allah Ta'ala mesti sempurna. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia dan pemilikan dia sempurna. Zat dia sempurna. Khasnya dalam bab ketuhanan yang zat dia laisa kamitslihi syai'. Tak mampu kita nak mikirkan zat dia macam mana. Pasal kita tak boleh kenal hakikat zat, rupa zat, di mana zat Allah Ta'ala. Bandingkan roh tu cukup dah. Kita tak boleh bicara, tak ada mampu kita nak bicara hakikat roh, rupa roh, di mana roh. Roh pun kita tak boleh bicara. Tak boleh bicara apa? Memang tak ada kemampuan kita nak bicara tiga perkara tu. Hakikat roh, rupa roh. Roh sekarang ni kat kita ni ada di mana? Walaupun roh ada kat kita. Apatah lagi nak bicara kepada Allah Tuhan semesta. Macam mana nak bicara di mana dia? Macam mana nak bicara rupa dia lagu mana? Macam mana nak bicara zat dia? Takkan ada kebayang. Bahkan apa saja terlintas dalam fikiran kita, subhanallah, tanzih yang Allah Ta'ala. Dan memang prinsip besar dalam ketuhanan ni, di atas tak ada upaya kita nak memahamkan zat Allah Ta'ala ni. Apa saja terfikir, terlintas, terbayang, terhayal, ajaran dan syariat kita, expression yang diajar untuk kita sebut ialah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tanzih yang Allah Ta'ala, bersihkan dia, nyah daripada dia apa-apa pahaman-pahaman yang salah daripada Allah Ta'ala. Dan memang kita diajar, apabila mendengar aja perkataan-perkataan yang tak betul berkenaan Allah Ta'ala ni, kita diajar menyebut expression subhanallah. Isyarat Quran, wa qalu ittakhadallahu walada. Orang kafir dia kata Allah Ta'ala ni ada anak. Subhanah. Tu prinsip dia. Allah Ta'ala ada di aras. Subhanallah. Allah Ta'ala ada di langit. Subhanallah. Siapa? Itu bukan ciri kesempurnaan pada Tuhan. Bukan. Bukan. Pasal dia cipta aras. Takkan dia ambil manfaat daripada aras dia. Dia duduk di aras. Subhanallah. Subhanallah. Yang ni yang panggil macam ni, pahaman ni panggil orang panggil pahaman Wahabi ni kan. Telah diwartakan kalau kita baik Perak ke Selangor Negeri Sembilan faham, bahkan umum ulama ahli sunnah wal jamaah meletakkan pahaman Wahabi ni keluar pada pahaman ahli sunnah wal jamaah. Cara faham dia tu. Kalau dia sebut ayat Quran pun dia tak
selesaikan ayat Quran yang ada untuk dapat kefahaman yang sebenarnya. Bahkan dia ambil partition aja daripada Al-Quran. Ambil sebahagian aja. Dia hanya bicara Ar-Rahman ala arsyis istawa, tapi dia tak bahas ayat Quran lain. Dalam masa yang sama, ada racun yang dia tanam itu. Apa dia? Saya bukan kata gitu, Allah yang kata gitu. Saja ke sana sikit. Pasal saya rasa tak kena sebut juga. Walaupun memang asasnya kita nak faham disiplin kan. Dan disiplin ni faham. Tapi bila main huraian macam ni, ramai orang tak boleh selesaikan dia. Apatah lagi lah ni dalam medsos ni dikuasai oleh media-media yang memang faham macam tu. Salah kat kita. Media yang memang cerita ahli sunnah wal jamaah ni memang terlalu sikit dan kerdil. Mereka ni gergasi untuk ajak pahaman-pahaman salah. Bahkan pahaman salah ni tambah yang Kristian lah, apalah, pahaman merepek ni cukup banyak lah. Cukup banyak lah. Yang betul lah, hak ni memang sedikit. Bahkan dia ada banyak yang benda yang merapur ni, yang sikit yang hak ni tenggelam. Satu, mesti dapat penjelasan. Khas saya nak sebut sini lah. Walaupun sahnya saya nak sebut prinsipnya, yang ni saya rasa saya nak detailkan sikit. Khasnya mengenai isu Ar-Rahman ala arsyis istawa ni. Baik. Pertama nak faham, mustahil Allah Ta'ala ni ada sifat kekurangan. Khas di atas dalil yang selalu disebut mengenai faham Allah di atas arash, Allah di langit. Petikai tang tu dulu. Allah ni sebenarnya di langit ke di arash? Ada tuan-tuan boleh tolong jawab bagi pihak mereka? Boleh? Kalau saya pun, kalau saya nak jumpa, kalau orang macam ni, memang antara perbincangan besar situlah dulu. Pasal mereka antara itikad pakai Al-Quran tu Ar-Rahman ala arsyis istawa. Masa yang sama dia akan mendalilkan selalunya hadis jariah tu lah, yang tu lah antara dalil besar mereka untuk mendalilkan Allah Ta'ala di atas, Allah Ta'ala di arah tu, Allah Ta'ala duduk di arah, kena faham dia macam tu. Allah Ta'ala bertempat di arah tu. Dia kata, bila dijawab, ditanya aina Allah tu, dia kata fis sama. Okey, persoalan, Allah ni fis sama ke alal arsh? Kalau hanya pilih fis sama, kalau makna, kalau kata fis sama ke alal arsh. Kalau kata fis sama dan menafikan alal arsh. Kalau kata alal arsh menafikan fis sama, mana betul? A, B. Boleh faham saya tu apa? Ini kata ayat Quran mesti bagi selesai. Kalau dia sebut ayat Quran pun selalu tu yang saya guna bahasa, mereka hanya sebut ayat Quran yang menegakkan benang basah mereka. Dia takkan sebut ayat Quran yang akan mematikan hujah mereka. Dia akan sebut ayat Quran, kalau sebut ayat lain pun, cerita Nabi Isa, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, apa seumpamanya Nabi Isa ni dia angkat kepadanya, tu angkat kata dia. Ada hadis pula dia sebut Allah Ta'ala yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lail, Allah Ta'ala turun. Bila turun tu dalil Allah Ta'ala ada di atas. Ada yang berdalil macam ni pula. Dalil kita berdoa, angkat tangan kita ke langit, siapa? Tu dalil menunjukkan Allah di atas. Pasal kita doa, angkat tangan di atas. Dia akan berdalil dengan dalil-dalil yang menegakkan benang basah dia. Sedangkan dia kena tengok ayat Quran dan hadis lain untuk memurnikan akidah tu. Mesti diselesaikan. Tapi selalunya golongan ni dia akan hanya sebut dalil hujah untuk menegakkan benang basah dia. Kita sebut yang mudah tu dulu. Angkat tangan di langit tu dalil Allah Ta'ala di langit. Enak deh. Saya buat saya, kalau saya sebut macam tu je. Kita semayang menghadap kiblat untuk Allah Ta'ala ada dalam Kaabah. Istilah ulama, tangan tadah ke langit tu kiblat doa. Macam mana semayang menghadap kiblat, menghadap Kaabah tu kiblat solat. Habis selesai. Kiblat bukan Allah di situ. Ya, selesai. Itu masalah dia bagi contoh angkat tangan tu. Kalau kata Allah di langit, pasal fis sama, aina Allah kata fis sama. Kalau kata fis sama tu, tu nak jawab soalan tu, Allah fis sama ke ataupun alal arsh? Atau soalan gini pula, langit dengan arash
sama ke lain? Kalau kata sama, kau tak pernah belajar ke langit apa, arash apa? Bahkan sebelum arash, kursi, nisbah alam atas masyhur disebut ulama, pendapat yang paling kuat. Ada istilah sebut bilangan, bumi, langit 7 lapis, yang seterusnya tu saya silent kan dia pun tak apa, tapi nak sebut kursi, arash. Kursi dengan langit, kursi lagi besar daripada langit. Kalau kata langit dengan arash sama, tak betul. Fakta tu dah salah. Fakta tu dah salah. Kalau dia kata alal arsh, nak buang mana fi sama? Kalau kata fi sama, nak buang mana alal arsh? Ya, itu satu. Pula tu ada orang kata macam ni, beriman je Allah Ta'ala kata gitu. Baik, kalau dia kata Allah beriman saja Allah Ta'ala itu, bukan saya yang kata, Allah yang kata. Baik, yang tu Allah Ta'ala kata Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah Ta'ala juga kata innallaha ma'ana. Allah Ta'ala bersama dengan kita. Macam Quran juga. Nak buang mana Quran tu? Nak buang mana? Campak parit mana Quran tu? Beriman dengan Quran separuh, tolak Quran separuh, kufur. Innallaha ma'ana. Allah bersama kenyataan tu. Boleh pergi tengok semua dah ada. Ada brosur apa dan sebagainya yang dikeluarkan. Apa dia ciri-ciri ajaran sesat ni? Antaranya mengiktiqadkan Allah Ta'ala ada di arash. Salah. Jadi asas yang nak sebut tu ayat Quran tu macam mana? Itu yang kena selesaikan. Jadi apa penyelesaian ayat Quran ni? Atau istilah ulama, ayat Quran ni dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat yang kalau istilah kita, dia adalah ayat-ayat yang berbentuk majazi. Bahasa Melayu, kata kiasan. Dia bukan kata kalam hakiki. Dia tak boleh dimakna dengan hanya terjemahan. Dia mesti ada makna. Dan makna dia, prinsip atau kita bicara bab ketuhanan ni, subhanallah Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang tak selayak padanya, dia mesti ada makna yang layak. Tapi bukan makna ada yang layak tu ada kat kita, ada kat kamu, ada di mana kita beradab. Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala di arash. Pahaman tu semua salah. Pasal itu adalah pahaman zahiriah nama dia. Pahaman hanya translate word by word from Arabic kepada bahasa Indonesia ataupun kepada dalam bahasa Inggeris. Yang tu bukan pahaman yang sepatutnya dipaham dengan ambil kesimpulan seluruh intipati Al-Quran dan hadis. Bukan macam tu faham dia. Faham kita atas kaedah hadis sunnah wal jamaah, ulama sebut dah. Allah Ta'ala ni la yataqayyadu bimakan wala yamurru alaihi zaman. Allah Ta'ala tak kaitkan dia dengan tempat. Bahkan dia tak dilalui oleh masa. Maksudnya apa? Allah yang buat tempat, Allah yang buat masa. Langit bumi, Allah yang buat langit bumi, Allah yang buat matahari. Masa ni adalah peredaran bumi di atas paksir dia, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari dalam masa yang sama, dia berpusing atas paksir dia. Itulah masa. Takkan Allah dilalui oleh masa. Allah yang buat semua makhluk-makhluk ni, bumi, langit, bulan, bintang, untuk menyebabkan jadi masa. Melekot sekali lalu gitu kan. Allah yang buat arash, takkan dia duduk di atas arash. Subhanallah. Bukan macam tu bahannya. Atau saya bagi contoh ayat Quran tu nak menunjukkan banyak semua ayat Quran yang menafikan macam mana pahaman zahir ayat Quran Ar-Rahman ala arsyistawa. Sekali lalu itu. Jadi mesti ada selesai dia. Bahkan kalau ayat-ayat saya sebut, kalau ada hadis yang selalu dia sebut, Allah Ta'ala kata dia turun 2/3 malam ke langit dunia. Ingat? Ada orang faham Allah Ta'ala ni memang duduk naik turun, naik turun, naik turun. Kalau dia tak turun, dia naik lah. Aduh pula. Subhanallah. Kan yang tu pun kita dengar macam kelakar je. Subhanallah. Bahkan kalau di sini kaedahnya, kalau disebut masalah nafs, kan? Turun, sebut dalam hadis tu, Allah Ta'ala yang zilu ila sama'i dunia, diturun ke langit dunia. Hadis sebut langit Allah Ta'ala turun ada. Tak ada hadis sebut Allah Ta'ala naik. Bila faham turun tak naik, macam mana? Dia tak duduklah di arash. Pasal dia turun. Nak turun tak ada hadis cerita naik. Untuk dia ada kat mana? Kan?
Nah, pening kelam kabut tu. Dan kekelam kabutan akidah ni didedah dalam masyarakat. Penuh dalam media sosial kita. Hanya dalam internet, dalam YouTube apa, Facebook pun ada channel yang pahaman yang macam ni kan. Duk syarah berakidah macam ni. Padahal cedera berakidah macam ni, kita sebut soalan tadi buat dia dah apa dia? Boleh menyebabkan, boleh terkeluar daripada ahli sunnah wal jemaah, mati data akidah yang salah ni, tak alang kepala kita. Nak balik ke dunia, nak betul akidah, tak boleh lah. Tak boleh repair lah. Mati dalam keadaan akidah tak betul, masalah. Benda pula dah diwartakan sebagai pahaman sesat. Cuma mungkin kita punya elemen beragama ni tak kuat. Dia tak macam, tak pakai mask 1000 tu compound ni. Kalau katalah ada ni, ada je media ni bukti keluar dia cerita, kata Allah Ta'ala duduk atas arash, tengok bukti betul, dia bercakap itu, terus keluar compound 1000. Senang gitu. Dia tak ada, tak dibuat pun. Sedangkan yang tu lagi bahaya daripada COVID-19. COVID-19 bukan orang mati COVID-19 masuk neraka, belum tentu. Tapi kalau ada itikad Allah Ta'ala salah macam tu, ya tu saya silap, masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Masalahnya masalah akidah. Saja saya detailkan sana sikit. Kalau ada soalan tanya pasal memang yang tu adalah masalah besar dalam masalah akidah. Yang tu yang kebanyakan tutup para ulama kita kelayu besar dengan kumpulan yang macam ni kan. Cuma zaman lah ni, bila main ujung kita zaman belakang ni, jangan tak tahulah. Hak ni dia akan makin tenggelam. Memang makin tenggelam. Okey, lalu rasa saya sebut sikit isu keterangan mengenai Allah Ta'ala ni, yang dia mesti bersifat kesempurnaan. Mustahil dia sifat kekurangan. Jadi menisbahkan, memahamkan ada di aras, duduk di aras, tu adalah satu kesalahan dalam akidah. Pasal dia menafikan dengan ayat Quran yang lain, dan dia tak diselesaikan mengikut kaedah-kaedah ayat mutasyabihat, seolah-olah berlaku kontradik dalam ayat Quran. Mustahil berlaku kontradik, berlaku pencanggah dalam Quran. Satu, mustahil dengan makna hanya di aras, di langit, untuk bersama kita, bersama orang sabar di mana saja kamu hadap. Begitu banyak ayat Quran ni, macam mana konkulasi dia, macam mana selesaikan dia. Tu yang ulama sebut, semua ayat ni ialah ayat kata-kata kiasan. Dia bukan di atas makna hakiki. Apa makna dia? Wallahu alam, serah pada makna daripada Allah Ta'ala, bukan dengan maksud terjemahan ada bersama kita, ada di mana kamu berhadap. Subhanallah, ada makna dia. Apa makna dia? Wallahu alam, tafwid, serah pada Allah Ta'ala. Inilah fahaman salaf. Itu baru betul fahaman salaf. Yang ni baru betul fahaman salaf. Bagaimana untuk terus istiqamah beramal dan berubah di jalan Allah Ta'ala? Kalau tanya bagaimana, itu yang besar sekali, sentiasa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Banyak kan duduk kelas pengajian yang mengingatkan kita, mengenalkan kita siapa Allah Ta'ala. Dan kita pula memang berakidah betul siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. InsyaAllah dia akan menyebabkan, akan terbangun pada kita perasaan bila ada hubungan Allah Ta'ala, dia akan kuat, dia akan jaga amal. Bahkan sebelum jaga amal, dia akan jaga mata dia, telinga dia, kaki dia, pergaulan dia. Pasal apa? Dia tahu dia siapa, dia datang daripada mana, dia akan balik ke mana. Memang akan jaga amal. Jangan kata jaga amal sembahyang, mata dia pun dia jaga. Pasal dia tahu mata bukan mata aku, Allah yang bagi mata. Penglihatan Allah Ta'ala beri, bukan penglihatan aku. Ni bab ketuhanan. Memang saya akan ke sana tu. Jadi atas kata kaedah macam mana nak boleh kita sentiasa beramal dan sentiasa nak menuju ke Allah Ta'ala. Betul dengan akidah. Belajar akidah ini lah. Dah betul akidah pula macam mana? Tak boleh ubah-ubah dah akidah kita ni ke Allah Ta'ala. Bahkan kita disuruh istiqamah di atas akidah yang betul. Cara nak betul ni macam mana? Sentiasa banyakkan zikir ke Allah Ta'ala, fikir ke Allah Ta'ala. Dan letakkan fikiran yang betul ke Allah Ta'ala. Baru boleh
Hati ni bila betul dengan Allah Ta'ala dan faham apa kontak kita dengan Allah Ta'ala, khasnya kita makhluk Allah, kita ni adalah aminullah, kedekat kita pun Allah Ta'ala bagi, sifat kita pun anugerah ilahi, zat kita pun Allah Ta'ala bagi jadi. Apa yang ada pada kita bukan kita miliki. Mata kita ni adalah amanah yang Allah Ta'ala nak lihat bagaimana kita kendali. Mata pun kita kena jaga. Mata pun jaga. Oh, break. Oh, aku tak boleh tengok ni. Istilah saya ngaji tu guru sebut, mata ni paling besar nak jaga apa? Tak boleh tengok ghairu mahram. Khas dengan istilah ni tu. Besar mata ni salah tengok apa? Lihat ghairu mahram. Baik nisbah orang lelaki tengok orang perempuan, baik orang perempuan tengok lelaki. Siapa yang nama ghairu mahram, isyarat Quran, qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun. Sebagai dalil untuk menunjukkan, kata besar kehidupan kita ni nak beramal, amal apa? Jaga penglihatan. Siapa yang betul-betul boleh jaga penglihatan? Orang yang memang ada hubungan hati dia dengan Tuhan, baru dia boleh jaga penglihatan. Kalau tidak, tak payah. Tak usah cerita orang lain. Kita sendiri akan khianat dengan mata kita. Kita sendiri akan khianat dengan mata kita. Bila kita khianat dengan mata kita, bila kita rasa mata ni mata aku, ikut aku nak tengok apa, kita akan hilang rasa Allah Ta'ala yang beri pada kita. Apa tak lagi nak rasa Allah Ta'ala nak melihat kita, Allah Ta'ala beri kedekat kat kita. Kita ni hanya pinjaman. Hilang. Tak ada langsung perasaan bertuhan. Bahkan dia rasa aku pun nak tengok apa. Kalau ada isteri boleh tahan. Ada suami, break juga tengok apa. Ada orang lain, break juga tengok apa. Kalau seorang, bebas nak tengok apa. Itu menunjukkan kita sahabat. Itu nak menunjukkan kita ni betul tak betul perjalanan kita dengan Allah Ta'ala. Betul lah. Saya ngaji pun untuk guru ajar, dia kata nak kenal, nak tahu kita punya perjalanan bab ketuhanan ni betul tak betul, seorang-seorang kau buat apa? Ayat dia sampel saja. Seorang-seorang kau buat apa? Ada tak seorang-seorang boleh ibadat? Boleh tak seorang-seorang selawat? Boleh tak seorang-seorang berzikir? Boleh tak seorang-seorang duk break apa yang boleh tengok pasal kita semua di hujung jari je lah. Semua di hujung jari. Kau nak jadi celaka pun di hujung jari. Nak jadi orang bahagia pun di hujung jari. Jadi di hujung jari tu, siapa nak gerakkan jari kau tu? Memang semua gerakan ni nak datang daripada ilahi, tapi kita yang diberi apa, nyawa, perasaan, iman, akal, adakah yang tu semua boleh menyebabkan kita boleh ada break ni, nak tekan ni, nak cari apa ni. Kalau ada pun buang. Macam mana nak terajang benda ni? Lagi senang je, buang lah dia. Hilangkan masa dengan dia, melainkan pada waktu yang sangat diperlukan. Buka pun saya sudah, aku tak nak tengok lah. Tapi kita yang lani, itulah bala yang besar. Sikit saya nak sebut panduan macam mana. Kalau kita duk sibuk sentiasa dengan siapa? Sibuk dengan apa yang tak patut kena sibuk ke nak sibuk dengan sepatutnya kita kena sibuk? Dan sebesar khas atas sebut ulama, perkara besar kita kena sibuk kan, mesti sibuk dengan Allah Ta'ala. Baru kita akan kuat beramal, kita akan kedal kita siapa, kita nak ke mana. Dan tentunya kita nak mati. Kalau tak duduk dalam ibadat, dalam sembahyang, dalam baca Quran sekalipun, kita mati dalam mentauhid Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Aku hidup ni, dia bagi hidup aku. Alhamdulillah. Walaupun mati tu tengah duduk atas kursi, walaupun mati tu tengah berak kali. Berak macam mana? Kita berak, buang air, rasa lega tu, Allah yang bagi lega aku. Alhamdulillah. Cuma nak sebut Alhamdulillah dan tandas tak boleh. Tapi dalam hati sentiasa feel Allah yang bagi lega aku ni. Keluar tandas, Alhamdulillahillazi afani. Dia yang bagi afiat kat aku. Min kulli da'in yu'zini, ni benda yang menyakiti aku. Boleh kencing, boleh buang, pun cukup lega. Best. Dalam hati apa? Allah bagi lega aku. Tuan, walaupun simple macam tu, tauhid tu. Walaupun mati tengah buang air, walaupun mati dalam tandas, hati tu betul dengan Allah Ta'ala. Dan jika Allah yang bagi kita kelegaan bila-bila buang benda-benda macam ni, matilah beriman. Mati walaupun dalam keadaan sujud,
Tapi dalam keadaan sujud hati ni menyawang, bahkan duk itikad Allah duk atas arah tu. Macam mana? Mati tu mati su'ul khatimah. Walaupun mati dalam keadaan sujud. Zohir tengok elok. Orang cemburu dengan mati macam tu. Tapi atas akidah yang tak betul. Kita bicara akidah ni, akidah yang tak betul. Walaupun mati dalam sujud, tak terpakai kau. Pasal di sisi Allah Ta'ala kamu tak betul. Cuma kita tak tahu apa akidah dia. Yang atas soalan tadi pun, kalau ditanya, kalau dia bercakap benda yang salah, menyalahi peraturan ahli sunnah wal jamaah, maka kita tahulah yang ni salah. Kalau mati macam tu, cuma kita tak ada kuasa nak menghukum, kena mufti, qadi, hakim bagi fatwa lah. Kita menghukum berdasarkan ilmu yang kita belajar, berdasarkan keadaan kita, apa dia yang hak, apa dia yang betul. Sekali lalu saya sebut macam mana, saya jawab tu macam mana nak istiqamah beramal ni, memang tiada jalan lain, mesti internal dia lagi betul. Saya rasa saya sama sikit lagi tu. Tak mana? Nak bagi contoh kata, macam mana nak boleh sentiasa beramal istiqamah dan sentiasa menuju Allah Ta'ala. Kereta, kalau kita nak bagi dia boleh ada big power, sikit soal, tambah aksesori ke? Ubah lampu bagi cerah, cat metalik 5K contoh lah kan, cat bagi tukar cat macam tu, tukar tayar, memang yang tu kena ada lah. Tapi besar sekali nak bagi dia boleh ada power tu apa, enjin dia, internal dia, minyak enjin dia bagi betul. Enjin tu kalau apa, enjin dia agak masalah macam mana, tukar enjin. Mana yang bahasanya enjin tak kuat, buah enjin besar lah. Yang tu lah bahasa mudah saya tak detailkan ke enjin tu. Betul ke enjin dia? Sebut macam ni pula. Bila enjin dah betul, dah elok, body berkarat, skru longgar boleh tak? Bonet depan tu kena tiup angin, bawa 120 macam ni. Agak-agak berani nak bawa 180. Cabut dia punya sikit dia, buka tu, cermin pecah dengan kita sekali pergi. Nak sebut apa? Bila enjin dah kemas, patutnya body kemas juga. Nak sebut apa? Orang akidah betul, mesti amalan dia mesti betul. Lazim daripada tu mesti. Dan kalau nak bagi kemas, kita nak betulkan body saja tak boleh, mesti betulkan akidah. Jadi akidah tu mesti lurus. Macam mana nak luruskan akidah? Tu kita buat perjumpaan umpama macam ni untuk dapat penjelasan khasnya macam mana nak bagi ada hubungan besar dengan Allah Ta'ala. Kenalilah Allah sebagai ilah. Memang kita punya tajuk tu. Kita tak faham Allah ilah, Allah tak hajat pada sesuatu. Allah Ta'ala ni makhluk semua berhajat pada dia. Selagi kita tak boleh rasa berhajat pada Allah Ta'ala, tak boleh rasa Allah yang sentiasa memberi kurniaan kepada aku tak ada apa-apa, melainkan semua ni Allah beri pada aku. Zat aku dia beri, sifat aku dia beri, perbuatan aku dia beri, pemilikan yang ada aku pun adalah pemberian pada dia. Tak ada akidah tu, memang tak jadi manusia. Manusia mana? Manusia yang Allah Ta'ala nak iktiraf sebagai Muslim, mukmin, muttaqin, muwahhidin. Tak jadi hamba kita. Memang kita hamba, memang kita makhluk, tapi di sisi Allah Ta'ala kita sebagai penderaka. Besar nilaiannya bukan ikut kita nilai diri kita, tapi apa Allah Ta'ala nilai kita. Itu yang kita nak kena belajar. Macam mana nak betulkan balik kacamata kita, mengikut kacamata yang Allah suruh kita lihat. Kacamata tu kita mesti lihat kita ni mengikut kacamata perintah Allah Ta'ala, perintah Rasul, perintah agama, mengikut kacamata tu. Bukan ikut kita ambil kacamata kita, ikut kacamata kita, aku hidup, aku insan soleh. Ikut kacamata kita. Kalau ikut kacamata la ilaha illallah, kau ada tak rasa hamba? Rasa tak berhajat pada dia, rasa tak kita datang pada dia, tak ada perasaan ni, belum lagi walaupun atas nama Islam, atas nama kita dan orang kita iman, hati ni selagi tak ada rasa kehambaan dan tak rasa keberhajatan ke Allah Ta'ala, belum selesai. Kita ni pahaman mak ketuhanan.
Nanti yang kita sembahyang pun tak ada hati dengan sembahyang. Kalau kita sebut Allah pun tak ada perasaan sebut Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Nak ada perasaan macam mana? Kita tak ada apa-apa akidah dengan dia. Apatah lagi ada orang kata macam ni, saya ni dah putus asa dah ustaz berdoa. Mana ada anak, ada berjaya. Pada dia nak balik Allah Ta'ala, tapi dia tak kenal Allah Ta'ala tu siapa. Kalau orang yang kenal Allah Ta'ala, kan macam tu keadaan dia. Dia istilah tenggelam, maka hal dia apa dia? Yang dia seronok pun bukan dia tak apa yang dia berjaya, apa yang dia miliki, tak ada. Tak ada apa kat dia. Dia ada apa? La ilaha illallah. Semua makhluk je. Aku tak ajak pada dia. Rupanya aku ajak ke Allah Ta'ala. Aku hidup ni pun Allah bagi hidup. Bagi betul ke? Kita punya cara berfikir. Sebab kita nak belajar akidah ni, mesti betul fikiran ni. Fikiran ni. Ini betul ni. Macam mana kita punya pemikiran ke Allah Ta'ala. Jadi besar pemikiran tu atas kita memang atas topik tu apa? Nak merasakan Allah Ta'ala ni sebagai ilah. Makhluk ni mesti fakir dalam empat sudut tadi. Memang ada pelajaran detail tuan nak belajar tu. Lepas tu bila sebut Allah, kena hadirkan apa? Allah ni, dia Tuhan. Dia tak ajak apa-apa, semua makhluk berhajat dia. Macam mana nak rasa aku berhajat? Nanti saya akan sambung ke situ nanti. Yang kata sekurang-kurang kena belajar atas semua ulama. Khasnya kita sebut wujud kita bakal makhluk boleh lawan sekian bin nafsi. Wadani aku teriradah ilmu ayat sama masuk kalam. Saja saya lajukan itu pasal ada common knowledge kita dah ada sedengar tu. Macam mana nak bawa dia, nak apply kan untuk rasa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah, saya memang nak sebut itu. Saya kalau ikut, tanya jawab soalan tu. Macam mana nak hilangkan fikiran yang selalu membayangkan sifat Allah dan kewujudannya, seperti Allah duduk di mana, betul ke Allah Ta'ala tu ada. Nak hilangkan dia memang kena ngaji tauhid ni. Tambah kalau contoh soalan ni begini, Allah duduk di mana? Tambah duduk memang confirm. Allah duduk di aras, full stop. Ada orang faham ni tu kan? Allah duduk di aras, full stop. Tak ada arah ubah-ubah, full stop, full stop. Awal-awal dah sesat. Kalau Allah duduk di mana, masih duduk cari-cari Allah di mana, pun masalah juga. Pasal apa? Pasal tak faham dan tak boleh tanzih. Allah tak perlu pun kita cari dia di mana. Tapi kita mesti yakin sabitnya ada dia. Pasal kita ni adalah mendalilkan ada dia. Tak perlu kita bicara di mana dia. Pasal itu tak diperintah pada kita untuk nak faham dia ada di mana. Yang penting tu mesti ada hubungan kita dengan dia. Tak perlu kita tahu dia ada di mana. Yang tu kalau orang duk Allah ada di aras, full stop. Bukan full stop, sepatutnya Allah ada di aras, Allah ada di langit. Bukan full stop, sepatutnya Allah ada di aras. Question mark tu. Bukan full stop tu. Allah ada di aras. Ada orang Allah di aras, full stop. Tak, Allah ada di aras. Question mark. Allah ada di langit. Question mark. Untuk di mana? Tak disuruh kita cari di mana. Kalau nak berfikir juga, roh ada kat mana kita sekarang? Tak boleh jawab tu. Okey, macam mana tak boleh berfikir roh ada kat mana kita sekarang? Macam itulah, jangan, memang tak boleh fikir pun Allah ada di mana. Selesai. Satu perbandingan ulama kita ajar, ambil daripada ayat Quran yang selalu nak ada roh tu. Kalau kata datang juga persoalan Allah Ta'ala duduk di mana ni, kalau datang dalam fikiran kita Allah ada di mana, memang kaedah dia. Kalau saya ngaji ada guru macam ni, porah, sebut India ada porah kan. Cis, aku takkan layan soalan ni, aku takkan peduli dengan perkara ni, aku takkan layan Allah Ta'ala di mana. La ilaha illallah, Allah memang ada. Subhanallah, untuk bicara dia di mana. Atas soalan kata macam mana nak selesaikan tu. Kalau datang juga dalam fikiran, satu mesti faham Allah dia tak ajak pada satu. Bila tak ajak pada satu, dia tak ada tempat mana. Dah bukan kewajipan kita untuk mensabitkan ada di mana. Jadi
kalau kita faham di atas dia ni, datang fikiran tu nyak aja. Amantu billahi wa rasuli, aku beriman Allah Taala dan Rasul dia. Simpulan yang ulama sebut mustahil Allah Taala bertempat. La ilaha illallah. Datang gangguan ni, buang. Tolak. Macam seolah-olah kalau apa main gangguan fikiran tu, seolah-olah macam syaitan duduk sebelah tu. Macam tu buat bahasanya. Aku tak layan kau. Aku beriman Allah la ilallah, dia ilah, dia memang ada. Aku ni mendalilkan ada dia, macam mana boleh aku jadi sendiri? Mak aku pun tak jadikan aku, bapa aku pun tak jadikan aku. Mesti ada yang menjadikan aku, menjadikan mak bapak aku. Bahkan yang menjadikan seluruh alam ni Allah, yang menjadikan seluruh makhluk ni. Yang semua makhluk ni hanya berhajat pada Allah. Allah lah Tuhanku. Mesti jelas tu dalam bab ketuhanan. Ada betul. Yeah. Bateri aku tu dah habis tu. Bateri. Kemudian kalau ada gangguan, dok tanya, betul ke Allah Ta'ala ni ada? Yang ni pun masalah ni. Sepatutnya memang tak ada masalah dah untuk faham Allah Ta'ala ni ada. Macam mana pun kena selesaikan dia. Kita kadang-kadang tak ada masalah nak pertikaikan betul ke Allah Ta'ala ni ada. Tapi kalau kita semak, tuan-tuan, walaupun bila kita ditanya Allah Ta'ala ni ada. Aku tak ada ragu dengan Allah Ta'ala sikit pun. Memang kita jawab macam tu, alhamdulillah. Tapi dengar, bila soal kita jawab macam tu, tapi sendiri kita untuk akidah kita move on ke Allah Ta'ala, Allah ada. Nak orang kata apa? Asyhadu ke Allah Ta'ala tu, continuously hadir hati kita ke Allah Ta'ala, mengiktikadkan sabitnya ada dia dan ada aku ni. Memang takkan boleh lupa Allah mengadakan aku. Akidah tu rasa saya belum subur, belum cukup subur kat kita. Yang tu sepatutnya memang penghayatan kita tu memang nak sampai tahap tu. Cuma di atas betul ke ada Allah ni, yang ni memang kena selesai betul-betul ni. Kalau ada masalah serius memang kena selesaikan dia. Ulama kita ajar dan pernah berlaku pada Rasulullah. Saya sebut kita berfikir je sana, sebut dengan hadis, tak ingat apa hadis lagi, masalah pula. Allah. Kita tengok tai lembu, masih ada lembu. Mula mana boleh ada tai lembu, tak ada lembu? Mestilah ada lembu. Tengok ada kereta banyak, mesti ada tuan kereta. Boleh faham itu lah kan? Tambah yang kita cakap depan polis, tambah pula bahagian jenayah apa kan, nikotik ke apa kan, ni sebahagian siasatan jenayah. Kadang kita tak nampak apa, pencuri, perompak, pembunuh apa kan. Bila kita pergi, kita nak tengok apa? Nak memastikan siapa menceroboh masuk tu. Kita zat kita tak kenal, saja saya nak gunakan istilah tu. Sifat pun kita tak tahu, perangai dia pun tak tahu, apa hal dia. Jadi kita pergi tempat kejadian, tengok apa? Tengok asar dia, tengok kesan apa yang dia berlaku. Tengok orang mati kat sini, yang berdarah ni kepala. Contohlah, tengok memang tembakan dengan senjata. Tengok orang itu boleh tahu dah. Orang yang dah biasa ni, dia tahu ni pakai sniper ke, pistol ke. Ni, untuk kalau kata sniper, tengok apa yang menyebabkan peluru boleh tembus pergi sini. Boleh. Baiklah. Dia kena tengok apa yang menyebabkan peluru boleh tembus ni. Itu cermin. Macam mana daripada sini boleh tembus?
Macam mana peluru boleh tembus daripada situ ke situ? Bangunan apa sana? Contohlah kan, sudah tengok arah peluru. Jadi dia tak boleh tengok zat lagi, tapi dia akan tengok asar, kesan dia. Kesan. Mesti dia tembak tu pakai alat. Mesti alatnya senampang. Mesti sedekat senampang biasa, bukan rifle, bukan M16. Sniper. Duduk kedudukan mana? Berapa jarak dia? Lepas tu, apa sifat penembak ni? Yang ni bukan sebarang orang ni. Pula tu tak ada bangunan dia boleh itu. Mesti naik helikopter. Contoh. Saya nak buat misal untuk berfikir. Kita tak nampak zat, tapi apa yang ada berlaku ni kita boleh kenal. Kesan yang ada tu boleh kenal perbuatan dia, boleh kenal sifat dia. Dengan tu kita akan tahu zat dia. Mesti dia ni pembunuh profesional, mesti pakar menembak, mesti ada helikopter, mesti. Betul tak? Betul. Tuan tak duduk pakai jenayah pun rasa saya boleh berfikir benda tu lah. Betul kan? Kalau kita lah balik rumah lagi, kereta kita lah, gigi tengok cermin pecah, pintu terbuka, bonet depan ada, tengok bateri tak ada. Kita tak nampak pun zat, tapi apa yang ada tu, tak tengok cermin pecah ni, katok ngapa ni? Macam mana dia buka? Kita boleh buka. Dia ambil apa ni? Tengok tak berlumah, tak ada kesan apa. Kalau tak ada kesan apa-apa, tengok, buka bateri tak ada. Terror ni. Kita mesti ada satu kita fikir perbuatan, sifat dan secara tak langsung kita zat yang buat ni bukan sembarang ni. Ni saya nak sebut kaedah kita, metodologi dia berfikir. Yang tu yang kita diajar oleh para ulama nak bawa kepada ketuhanan ni. Satu, kita bukan boleh fikir Allah di mana, zat dia macam mana, memang di luar keupayaan kita. Tapi kita boleh mensabitkan sungguh memang ada dia dengan apa yang ada sekeliling kita. Bahkan sekeliling ini tengok alam atas boleh, alam bawah boleh. Tak payah tengok dalam jauh-jauh. Kata Quran antaranya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ni, kamu tak boleh tengok ke? Untuk mendalilkan Allah Ta'ala. Tengok bulu roma kan? Tengok cap jari kita, tak sama kan? Darah kita. Alat cek suhu pun ada pencipta. Takkan kat kita ni yang mencipta kita tu tak ada, mustahil. Mesti yang mencipta tu ada, mesti selesaikan dia. Mesti selesaikan dia. Satu, kalau main betul ke ada Allah Ta'ala, tu menunjukkan fikiran kita dah tak betul. Kalau ada gangguan macam ni, memang seriously kena dapatkan terapi. Nak selesaikan, macam mana nak selesaikan kalau datang gangguan tu juga. Itu satu hal. Ilmu sekali lalu saya sebut, kaedah dia memikir begitulah kan. Kalau tengok kita tadi pergi, dia tengok hilang, mesti ada yang pergi hilang. Kita tadi pagi, ini nak tengah hari, tadi tak mengantuk, ni sekarang mengantuk, mesti ada yang pergi hilang mengantuk. Tak pun tadi tak mengantuk, ni mengantuk, mesti ada yang pergi mengantuk. Atau jalan sabak, mesti makan si lemak lebih. Contohlah kan. Tak pun adalah masalah tu. Ni kenapa sejuk ni? Tengoklah aircon agak sejuk, bagi kuranglah sikit. Janganlah sampai duduk macam Australia tau. Sikitlah kan, kita kena buat musabab tu. Mesti betul. Kalau panas, kenapa panas ni? Macam mana? Kenapa mikrofon tak bunyi ni? Mesti ada musabab ni. Mesti ada musabab ni. Takkan benda macam tu ada sebab. Alam yang tersusun begitu cantik ni, kata Allah Ta'ala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawus. Kamu takkan dapati apa dalam penciptaan Allah Ta'ala ni benda yang unbalanced. Nothing yang Allah Ta'ala buat ni yang unbalanced. Semua dia tak balance yang cantik. Istilahnya tawazun, kemas. Ikan yang menetas kecil-kecil, plankton, phytoplankton tu, ada ikan makan banyak ni. Populasi kumpulan macam ni. Begitu balance dia, begitu cantik kan. Kalau kata tak ada plankton tu punya banyak, tak ada yang makan dia, penuh laut plankton aja. Lama-lama tak ada air laut pasal penuh dengan plankton, jadi lumpur plankton. Sikitlah saya sebut dengan bahasa itu. Macam mana, siapa yang create boleh dengan populasi macam ni, angka macam ni. Siapa yang balance dengan semua keadaan ni? Mesti ada the very great creator yang he is surely
exist, ada. Lepas tu yang kita wajib belajar sifat 20 tu mula-mula apa? Ada. Sampai ada dia. Dah ada dia apa? Sebelum ada kita, dia ada, sedia ada. Itu kidam, baqa. Itu yang sekurang-kurang kena belajar tu 13 sifat wujud, kidam, baqa, mukhalafah, wadi, sekian, binafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. At least 13. Cuma kita pernah dengar general knowledge macam tu, tapi bila kita tak detailkan dia, tak belajar bersungguh-sungguh, dan kita pun kadang rasa macam kita dah faham sangat dah benda tu, tapi sebenarnya tak faham lagi. Yang tu yang menyebabkan masalah kat kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada masalah tu. Jadi siapa yang memang ada masalah, memang kena selesaikan dia perkara tu betul-betul. Pasal memang tak akan sempurna kat kita kehidupan muka bumi ni melainkan iman. Satu, kalau kita kat diri kita pun kita boleh khianat, kata Nabi SAW, la imana liman la amanatalah. Tak ada iman bagi siapa yang tak ada amanah pada diri dia. Kita sendiri rosakkan diri kita. Kita sendiri khianat kat diri kita. Mata kita khianat, telinga kita khianat, badan kita khianat, mata tubuh kita khianat, kemaluan kita khianat. Kita khianat atas diri kita. La imana. Atau umum hadis tu tak ada iman langsung. Ulama ahli sunnah wal jamaah syarah dah. Maksudnya belum kamil iman. Macam mana buat atau umum hadis tu? Takut ternafi iman langsung. Pasal tak ada langsung perasaan bertuhan, tak ada langsung kita ni ada kepunyaan dan Allah adalah pemilik kita. Besar dah bab ketuhanan ni. Satu, rasa saya kalau seminggu pun belum selesai bab tauhid ni satu dia disiplin belajar tu. Dan dia ada silibus, ada pelajaran yang kena belajar. Lepas tu ada latihan yang perlu dibuat, terapi khas, dan ada guru yang memantau, tengok perkembangan kita, untuk pastikan keperjayaan kita. Kita pula duduk di bawah asuhan dan pimpinan dia. Yang kita istilahnya nak dapat ilmu mantap dalam bab akidah ni perlu ada mursyid, ada orang bimbing kan. Nak main badminton pun perlu ada jurulatih kan. Tuan-tuan jadi jurulatih sendiri boleh. Tuan-tuan main badminton, tuan-tuan jurulatih, tuan-tuan sendiri jadi pakar pergi lawan dengan Lee Chong Wei tu, boleh? Patah kaki mau. Walaupun duduk dewan sukan antarabangsa macam kan, kat Bukit Jalil ke apa, latih sendiri boleh. Mesti ada jurulatih. Dia akan menilai kita. Kita pun mesti ada jurulatih. Pakarnya berakidah. Tambah macam mana Allah yang tak nampak tapi boleh hadir hati, bahkan mustahil Allah Ta'ala dilupai. Kita yang tak pernah dapat latihan bab ketuhanan ni, macam mustahil boleh ingat Allah Ta'ala. Macam mana nak ingat Allah Ta'ala? Terbalik kan keadaan kita. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Sekali lalu macam apa saya sebut ni, dengan memang insyaAllah ada sambungan bab nak sekurang-kurang faham tu Allah Ta'ala tu. Memang saya punya nak cerita slot kedua ni ke situ lah. Cuma saya layan soalan. Baik. Ada orang kata bahawa ada kelemahan atau Allah tak adil kerana ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang sempurna fizikal dan ada yang cacat. Bagaimana kita nak menerangkan bahawa setiap yang Allah jadikan tu adalah yang terbaik dan sangat-sangat sempurna, serta Allah Ta'ala itu maha adil. Yang ni isu-isu ketuhanan yang memang banyak sangat. Allah Ta'ala dia tak lemah, Allah Ta'ala dia tak adil. Mustahil Allah Ta'ala tak adil. Pasal apa? Dia Tuhan. Ikut dia nak buat apa? Kalau saya buat rumah, ikut saya nak buat rumah passion apa? Betul? Saya nak buat sengit ke, saya nak buat 10 pintu ke, 2 pintu ke, 1 pintu ke, tak ada pintu ke, naik ikut tingkap ke, ikut bawah tanah ke, suka hati saya lah. Kan bahasa mudah gitu kan. Itu saya sebagai makhluk pun saya ada hak mutlak saya untuk saya nak buat apa. Takkan Allah yang dia ilah mutlak satu-satunya Tuhan, yang dia tak boleh nak buat apa saja kehendak dia atas muka bumi. Dan bila dia buat, mesti dia buat, tak ada benda yang dia buat tak perfect. Semua dia buat perfect. Jadi perfect, kenapa ada yang cacat, kenapa ada yang buta?
Dia buat cacat ataupun buta tu bukan menunjukkan dia tak perfect. Tapi dia buat cacat dan buta tu sendiri menunjukkan perfect yang Allah Ta'ala. Siapa? Dia boleh buat buta dan dia boleh buat sabab-sabab buta tu. Kenapa dan mengapa. Dan kalau sebut sebab buta, kalau ada doktor yang boleh merawat, ada doktor yang boleh kenal pasti ada sabab-musabab tu. Tu menunjukkan perfectnya dia. Setiap perbuatan Allah Ta'ala, walaupun kita tengok satu sudut ada buruk, ada baik, nisbah kita, pada Allah Ta'ala tak ada istilah kat dia yang dia buat tu buruk. Walaupun dia buat iblis, tak ada nisbah dia buat buruk tu ada, buat iblis tu zalim, nisbah dia buat, tak ada. Siapa? Hak dia nak buat apa. Dan semestinya tak pernah dia silap apa dia nak buat. Saya ngaji ada guru buat misal macam ni. Khasnya kalau ada isu nak faham mengenai ada orang cacat, ada orang yang tak sempurna. Misalnya macam ni, contoh sebagai misal, semua misal ni kan antara kaedah nak selesai ni semua dengan berfikir dan gunakan makhluk untuk berfikir kepada Allah Ta'ala. Kalau ada orang bersoal macam tu, kenapa ada cacat dan tak sempurna, buat misal kereta, pembuat kereta misalnya Toyota, kan dia buat daripada satu version keluar model hak ni, Proton pun akan keluar model hak ni. Ada yang rendah, ada yang murah, ada yang mahal kan? Motor pun ada motor macam ni. Saya buat gini. Kenapa tak buat terus motor terbang? Satu model saja. Kenapa dia buat ada Honda? Kalau Honda lah, Honda 70, Honda 50 dulu lah. Kalau lah ni pun, kenapa dia buat Honda model ni, Honda Wave, Honda apa lagi yang sebut, tak pandai saya. Honda ni, ada yang ni ada kelas, yang ni tak ada kelas. Yang ni 125, 150, 250. Kenapa? Kalau tanya kilang lah, tanya pembuat dia, kenapa you buat motor macam ni? Kita suka hati I lah. Nak buat apa kan? Yang penting dia nak market. Dia tengok orang tak beli motor mahal, dia buat motor murah. Dia tengok orang beli motor murah, orang nak power sikit, dia bubuh motor bagi kuat sikit enjin. Jadi saya nak sebut apa? Kenapa dia buat itu? Tentu orang pengilang ni jawab, ikut saya nak buat apa? Jadi kalau disebut Allah Ta'ala, dia nak buat yang ni jadi dari lembu jadi kambing, yang tukut bahasa mudah, yang ni OKU, yang ni gila, apa? Ikut dia nak buat apa? Kaedah kita dah faham, Allah dia boleh buat apa kehendak dia. Bukan kewajipan kita sebagai makhluk ni persoal apa dia buat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak dipersoalkan Allah Ta'ala apa dia buat, kenapa ada cacat, ada lembu, ada kambing, kenapa ada Islam, ada kafir. Wa hum yus'alun. Yang kena persoal kat kita, apa yang kita buat ke Allah Ta'ala, apa yang kita faham ke Allah Ta'ala. Yang tu antara isu-isu nak bagi selesai. Kalau datang fikiran-fikiran macam ni, kenapa dia buat lembu kambing? Kalau tak ada lembu kambing, kau tak makan lembu dan kambing, kau makan ayam je lagi. Bohpilah ayat mudah gitu kan. Yang tu pun, kalau memang ada masalah macam tu, memang kena dapat terapi khas. Macam mana nak selesaikan macam ni? Panjang sangat kalau saya sebut tu, saya layan sangat pun lagi panjang sangat kan. Ada yang saya tak selesaikan, apa yang saya nak kena sebut. Apakah benar apabila kita takut pada sesuatu selain Allah, itulah Tuhan kita, dan hukumnya syirik? Takut pada sesuatu tu bukanlah bermakna apa yang kita takut tu Tuhan. Takut dengan ular Tuhan, takut dengan orang gila Tuhan. Orang gila tu Tuhan, pasal kita takut. Tak betul takrif tu. Kaedah kita, apa yang kita kenal benda mudarat, hindarkan benda mudarat kat kita. Jadi takut di atas faham kita benda mudarat, kita nak hindarkan benda mudarat. Bukan di atas takut yang benda mudarat tu kena kat kita, yang tu nama dia syirik. Bukan. Bahkan memang kita hidup di atas prinsip hindarkan kemudaratan, cari manfaat. Itu prinsip. Prinsip atas jalan sabab kita. Syirik ni apa? Syirik ni bila kita menduakan di mana tempat pergantungan, itu syirik. Dan syirik ni kalau ikut bukan nanti kita takut makan nasi
Duk rasa nasi bagi kenyang, syirik siap dah. Yang bagi kenyang Allah. Makanan ni sabab laluan untuk kenyang. Makhluk adalah makhluk. Itu prinsip ketuhanan nak faham tu. Makhluk ialah makhluk. Ambil makhluk, sekurang-kurangnya dapat pengetahuan sekali lalu macam ni. Lepas tu mana tak cukup, wajib pergi cari. Itulah. Sama ada saya tak dipanggil lagi atau tuan-tuan sendiri pergi cari siapa yang boleh menunjukkan kita jalan ke ilahi. Mesti. Okay, lalu saya jawab tu tentang syirik tu. Satu, syirik bukan nanti pergi sembah tokong, bukan pergi sembah bahala, bukan nanti bawa pulut tak pokok makan boleh jadi syirik. Istilahnya isbatul ma'budain. Ada tempat bergantung kita, minum pun kita minum dahaga lah, minum lega ada air. Memang itikad ke zat air tu, tak ada hati langsung ke orang Ta'ala, syirik. Nak jadi syirik bukan nanti sembah tokong. Nak jadi syirik setakat dengan minum air dah jadi syirik. Syirik ni, duit ada dalam bank 3 bilion, apa masalah? Duit ada, seronok hati tu ke duit. Tak ada langsung hati tu la ilaha illallah. Duit alat makhluk, 2 juta 2 bilion pun makhluk. Kita kena jaga dia. Nak ambil duit pun kita kena pergi cari dia. Nak ambil manfaat pun kita kena ambil dia, serah pada orang lain untuk ambil manfaat, bertukar-tukar barang atau seumpamanya. Tetap makhluk. Saya tengok lega dengan makhluk, tak bergantung pada khalik makhluk. Boleh jadi syirik. Pelajaran syirik ni memang ada pelajaran khas, memang kena belajar. Syirik macam ni yang syirik-syirik tersembunyi, syirik yang tak disedari. Kita tak sedar, rupanya kita dah tak ada pegangan dengan ilahi. Kita duk berpegang dengan makhluk yang tak ada memiliki zat dia sendiri, tak boleh memiliki sifat dia sendiri, tapi kita boleh jatuh hati. Jadi punca dia apa? Tak memahamkan prinsip ilah tu. Allah ilah, la ilaha illallah. Apabila kita banyak memohon kepada Allah Ta'ala di dunia, maka nanti kita di akhirat kita tidak akan dapat apa-apa dah. Betul ke? Pula tak ada prinsip apa kita minta kat dunia, nanti ke akhirat tak dapat apa dah. Saya tak tahu lah siapa yang ajar prinsip akidah macam ni, saya tak tahu lah. Kalau kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, esok tak dapat syurga dah, pasal Allah Ta'ala dah bagi dah ridha kat sini. Bukan itu. Atau sepir ni kalau ikut atas umum kata, dengan banyak memohon kat dunia, kat akhirat kita tak dapat apa-apa dah. Atas sepir macam ni tak betul. Tak betul. Kaedah kita Allah Ta'ala pun perintah kita, ud'uni astajib lakum. Minta aku berkenan. Kena ngaji kat satu hal. Dia berkenan cuma bukan semestinya dengan dia nak beri apa yang kita minta. Hak dia nak menukar apa yang dia daripada apa kita minta. Dan bukan mesti dapat lah ni. Boleh jadi masa ke depan. Bukan nanti dapat di dunia, boleh jadi di akhirat. Kita memang disuruh minta pada Allah Ta'ala, dan bahkan minta selain pada Allah Ta'ala, yang ni memurkakan Allah Ta'ala kat kita. Taklah dengan kita meminta pada Allah Ta'ala tak dapat abuan dah di akhirat itu. Ada pula. Bahkan doa ibadah. Doa ni ibadat. Doa ni adalah menunjukkan kita memang mengharap hanya pada Allah Ta'ala. Walaupun kita buat sabab-sabab, hati tu bergantung pada Allah Ta'ala. Berdoa, memohon, minta pada Allah Ta'ala, menunjukkan ada pergantungan hati kita, ada akidah kita siapa Allah Ta'ala. Apa pula tak dapat sesuatu di akhirat? Tak betul tu. Mungkin ada salah syarah, salah faham, ataupun mungkin dia tak nak bagi kita minta banyak-banyak kot. Ada orang ajar macam tu kot. Kaedah kita minta. Cuma dengar tu kot. Kita bukan diajar untuk meminta dunia semata-mata. Itu kena jaga. Kalau nak minta apa-apa, minta, ya Allah berikan ke aku apa yang baik untuk aku.
Kalau nak minta harta pun, ya Allah, nak minta bagi aku kaya. Ulama betul kan kaedah kita, minta bukan minta kaya tu kaya harta dah. Kalau nak minta pun macam ni, ya Allah bagi aku kaya, kalau dengan kaya itu menyebabkan aku makin bertakwa kepada-Mu. Dia dekat. Hatta nak minta hidup atau mati pun macam ni. Kalau nak minta mati pun jangan, ya Allah matikanlah aku dah tak sanggup hidup atas muka bumi ni. Tak boleh macam tu. Nak minta mati, minta macam ni, ya Allah matikanlah aku, kalau mati ni lebih baik untuk aku daripada aku hidup tak ketahuan ni. Yang tu boleh minta. Yang tu boleh minta. Jadi tak ada prinsip meminta kepada Allah Ta'ala akhirat esok tak ada dapat apa-apa. Ada pula. Betul tak saya minta dia. Tak. Lain tu. Kan itu. Bahkan kalau nisbah apa saya nak sebut kat tuan-tuan ni, kita ni nak minta besar, minta iman. Kalau nak minta kat dunia pun misalnya ni, kalau nak kahwin pun contohlah kan, ya Allah berikanlah aku isteri, kalau dengan sebab isteri ni menyebabkan aku bertambah takwa dan beriman padamu. Memang ini kaedah doanya. Ya Allah kahwinkanlah aku, ya Allah bagilah aku isteri, ya Allah bagilah aku suami, bagilah aku suami. Bagi suami dia penampar hari-hari. Mana minta sangat nak suami, cara minta tak betul. Satu, kalau tengok tak ada suami, tak ada suami tak ada hal, yang penting aku ada ilahi. Oh, kasar sikit ayat tu kan. Tak, memang betul prinsip ketuhanan macam tu. Minta tak dapat, belum tentu kebahagiaan kita dengan apa yang kita minta. Tapi bahagia kita adalah kita kenal dengan siapa kita minta. Tu tauhid. Satu, kita minta bukan mengikut apa yang nak bagi suruh Allah Ta'ala, memenuhi apa yang kita kehendak, tapi kita minta untuk kita ada rasa berkehendak ke Allah Ta'ala. Itu namanya tauhid. Tauhid ni bukan minta. Macam Allah kuli lah tolong selesaikan kita punya hajat dan keperluan. Bukan macam tu. Tapi kita minta. Di atas pasrah kita kata, Allah lah yang boleh selesaikan apa permintaan aku. Hatta aku ada apa sabab sekalipun, yang mendapatkan aku ni Allah, bukan makhluk. Tak ada selain daripada dia boleh mendapatkan apa yang aku minta. Itu pelajaran tauhid dia. Apabila kita banyak memohon pada Allah Ta'ala di dunia, maka nanti kita di akhirat kita tak akan dapat apa-apa. Betulkah Ustaz? Tanya tadi tak? Baca sekali lagi, sorry. Apakah takdir boleh diubah? Cara nak jawab dia tu dua kan. Apa yang Allah dah tentu tak boleh ubah. Pasal Allah, atau kita belajar prinsip takdir, apa nak berlaku semua siap dalam ilmu Allah Ta'ala dan dalam iradah Allah Ta'ala. Siap. Istilah dipakai semua dah siap, termaktub azali lagi. Istilah azali tu siap semua dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam iradah Allah Ta'ala. Tu istilahnya beriman dengan qada' qadar. Tak ada apa yang berlaku ni, pasti semua dalam ilmu Allah Ta'ala dan ketentuan Allah Ta'ala. Yang tu memang tak boleh ubah. Memang tak akan ubah. Tak ada apa yang berlaku melainkan